Selamat sejahtera kepada Madam dan rakan-rakan. Kami adalah dari kumpulan 7 yaitu Monopoli akan membentangkan tentang isu kenaikan harga minyak petrol. Next slide. Nama saya Agnes dan ini merupakan ahli kumpulan Chungkit, Raihana and Cindy. Next. Pembentangan kami adalah terdiri daripada pengenalan, faktor atau punca berlaku kenaikan harga minyak petrol, kesan kenaikan harga minyak petrol, langkah mengatasi seperti pemberian subsidi serta kesimpulan. Next. Okey, saya akan bermula dengan pengenalan. Apakah itu minyak petrol? Menurut Norisa binti Baharum, minyak petrol ataupun dikenali sebagai gasolin boleh didefinisikan sebagai campuran cecair bahan api yang diperolehi daripada petroleum. Minyak petrol merupakan salah satu komoditi yang amat penting yang digunakan sebagai input di dalam sektor ekonomi seperti pengangkutan, pembinaan dan sebagainya. Selain itu, minyak petrol juga berperanan penting di dalam kehidupan seharian setiap golongan individu. Menurut teori Maslow, minyak boleh dikategorikan sebagai satu keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi merupakan satu keperluan manusia yang paling asas dalam kehidupan seharian setiap individu. Dalam kata yang lain, minyak amat diperlukan oleh setiap individu dalam menjalankan aktiviti harian seperti menggunakan minyak petrol untuk kegunaan kenderaan. Sebagai individu dalam era ini mempunyai kenderaan sendiri yang digunakan untuk pergi dan pulang dari kerja ataupun ke mana-mana. Oleh itu, minyak petrol sememangnya amat diperlukan bagi menggerakkan kereta tersebut. Minyak ini digunakan sebagai bahan api bagi enjin pembakaran dalaman. Di Malaysia, terdapat 3 jenis minyak yang dijual dengan harga yang berbeza iaitu Petroron 95, Petroron 97 dan diesel. Harga minyak RON 95, RON 97 dan diesel akan dikemas kini pada waktu petang setiap hari Rabu dan akan diguna pakai bermula dari hari Khamis pada pukul 12 AM sehingga minggu yang berikutnya iaitu pada hari Rabu pukul 11.59 PM. Next slide. Selain itu, slide ini merupakan contoh harga minyak mingguan pada suku pertama tahun 2021. Kita boleh lihat harga minyak petrol semakin meningkat bagi ketiga-tiga jenis minyak dari Januari hingga Mac 2021. Next slide. Ini merupakan harga minyak yang terkini pada bulan Mei dan juga Jun tahun 2022. Kita boleh lihat kebanyakan adalah kenaikan harga minyak bagi RON 97. Manakala harga RON 95 dan diesel dikekalkan pada harga RM2.5 seliter dan RM2.15 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, pengekalan harga tersebut dibuat bagi melindungi pengguna daripada kenaikan harga minyak di pasaran global. Next slide. Berikutan adalah harga minyak petrol pagi minggu ini. Pagi harga petrol RON 95 adalah RM2.5 iaitu tiada perubahan. Manakala petrol RON 97 adalah RM4.84 iaitu tiada perubahan dan diesel adalah RM2.5 iaitu tiada perubahan juga berbanding dengan minggu yang sebelumnya. Next slide. Di Malaysia, isu kenaikan harga minyak petrol amat diutamakan sehingga hari ini. Kenaikan harga minyak petrol di Malaysia juga boleh dikatakan sebagai salah satu fenomena yang hangat yang selalu diperkatakan oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat-rakyat amat mengambil berat tentang isu kenaikan harga minyak petrol tersebut. Kenaikan harga minyak petrol adalah berpunca daripada permintaan terhadap petroleum yang amat tinggi, penawaran terhadap petroleum yang rendah, dan juga isu politik seperti peperangan antara Rusia dan Ukraine. Selain itu, isu kenaikan harga minyak petrol juga turut memberikan beberapa kesan seperti kenaikan harga barang disebabkan kos pengangkutan yang meningkat, kadar tambang pengangkutan meningkat yang sekaligus akan memberi kesan kepada industri perumahan dan kerajaan akan menambung beban subsidi yang tinggi. Manakala bagi mengurangkan masalah kenaikan harga minyak petrol, pihak kerajaan boleh melaksanakan inisiatif seperti pemberian subsidi kepada masyarakat. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan pass kepada next presenter Chung Kiat dan terima kasih. Selamat petang, Madam. Nama saya Tajun Ket dan saya akan menyambungkan pembentangan seterusnya, iaitu faktor yang menyebabkan kenaikan minyak petrol. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan harga minyak petrol meningkat, antaranya permintaan.
Disebabkan peningkatan dalam kadar vaksinasi global, pemulihan ekonomi global juga meningkat secara beransur-ansur. Dengan ini, petroleum yang sebagai unsur yang sangat diperlukan dalam aktiviti ekonomi seperti sektor perindustrian, permintaannya juga telah meningkat berterusan. Permintaan petroleum global meningkat sebanyak 0,9 juta ton sehari month over month pada bulan Mei kepada 98,6 juta ton sehari. Ini bukti permintaan petroleum telah meningkat di kebanyakan negara. Apabila permintaan sesuatu meningkat, harganya akan meningkat. Next slide. Seterusnya, penawaran. Disebabkan penyebaran wabak COVID-19 di seluruh dunia, kebanyakan negara telah menjalankan penutupan sempadan negara. Ini menjejaskan aktiviti ekonomi global dengan serius. Dengan ini, kebanyakan operasi perombakan minyak mentah di luar negara terpaksa berhenti. Walaupun ekonomi global berpulih secara beransur-ansur pada tahun ini, tetapi pengelolaan petroleum masih belum kembali kepada tahap pra-COVID. Pengelolaan OPEC 10 kekal stabil pada 29,8 juta ton sehari. Penurunan sedikit pengelolaan sebanyak 0,1 juta ton sehari di Arab Saudi diimbangi oleh peningkatan pengelolaan di Kuwait, UAE, dan negara OPEC 10 yang lain. Secara keseluruhannya, pengelolaan OPEC 10 meningkat sebanyak 3,1 juta ton sehari year over year, namun ia masih turun sebanyak 0,4 juta ton sehari berbanding Januari 2020. Apabila penawaran kurang daripada permintaan, lebihan permintaan akan diwujudkan dan ia akan menyebabkan peningkatan harga. Next slide. Akhir sekali, isu politik. Pada hari 24 Februari tahun ini, peperangan antara Rusia dan Ukraine telah bermula. Peperangan bukan sahaja memusnahkan kehidupan aman rakyat biasa, ia juga membawa kesan buruk kepada harga minyak petrol. Setelah negara Rusia memulakan peperangan terhadap Ukraine, negara Europe telah mengumumkan sekatan ekonomi terhadap Rusia. Sekatan ekonomi ini menjejaskan perimportan petroleum Rusia ke negara lain. Negara Rusia merupakan pihak penawaran petroleum yang amat besar dalam dunia. Oleh itu, apabila penawaran petroleum dari Rusia dijejaskan, ia juga akan membawa kesan kepada harga minyak petrol. Selain itu, harga minyak petrol mesti akan meningkat apabila peperangan berlaku kerana permintaan terhadap minyak petrol amat besar dalam peperangan. Hal ini kerana penggunaan kereta kabel dan kapal terbang dalam peperangan amat memerlukan minyak petrol. Ini sahaja daripada saya. Pembincangan seterusnya akan disambungkan oleh Raihana. Okay, nama saya Rahana dan saya akan sambung untuk bahagian kesan. Jadi, isu kenaikan harga minyak petrol bukanlah sesuatu yang baru lagi, tapi benda ni sudah lama menjadi topik perbualan hangat untuk rakyat Malaysia. Pakar ekonomi berpandangan yang peningkatan harga minyak mentah Brent sehingga USD 100 setung pada krisis antara Rusia dan Ukraine, tetapi tidaklah memberi kesan yang begitu besar terhadap Malaysia. Walau macam mana pun, rakyat Malaysia mestilah bimbang jika berlakunya kesan kepada inflasi dan akan menjejaskan ekonomi negara kita. Jadi kesan yang pertama adalah kenaikan harga barang disebabkan kos pengangkutan yang meningkat. Jadi kenaikan harga minyak ni telah memberikan kesan kepada semua orang serta menyebabkan kehidupan golongan yang berpendapatan rendah semakin terhimpit. Hal ini berlaku di mana kuasa beli mereka semakin berkurangan dan pendapatan mereka menjadi semakin berkurangan. Contohnya, barang-barang keperluan harian dijangka meningkat. Jadi perkara ini sudah tentulah akan mendatangkan kesan kepada mereka kerana pendapatan mereka yang sebelum ini pun hanyalah cukup-cukup makan. Kenaikan harga barang berlaku juga disebabkan harga minyak yang melambung tinggi yang merupakan salah satu keperluan utama yang digunakan oleh pengguna. Jadi apabila harga minyak semakin tinggi, harga makanan pun akan semakin melambung tinggi. Bahan makanan sama ada dalam bentuk bahan mentah separuh proses ataupun siap diproses, perlulah diangkut dari tempat pengeluaran ataupun prosesan kepada tempat pemasaran. Jadi kenaikan kos pengangkutan dan kos pemprosesan sudah tentu akan dipindahkan daripada pengguna dengan menaikkan harga barang akhir barang yang diangkut. Jadi dekat sini kerajaan boleh campur tangan dengan mengumumkan dasar kawalan harga barangan, tetapi kalau dari segi ekonomi, dasar campur tangan tersebut akan memberikan lebih banyak keburukan.
Jadi harga barang memberikan impak yang sangat besar kepada kuasa beli masyarakat disebabkan harga minyak yang meningkat. Kesan yang kedua adalah kadar tambang pengangkutan meningkat sekaligus memberi kesan kepada industri perumahan. Selain kenaikan harga barang keperluan yang membebankan masyarakat, terdapat kesan lain yang melibatkan sumber bahan bakar ini. Jadi antaranya ialah industri perumahan yang mana mengalami kesan tinggi terhadap kenaikan minyak. Kos perkhidmatan yang membebankan juga akan bertambah seperti tambang bas, teksi kerana pengangkutan pun menggunakan bahan bakar ini. Selain itu, orang ramai masih lagi suka memandu kenderaan sendiri daripada menggunakan pengangkutan awam. Ia menyebabkan penggunaan bahan api terus meningkat. Jadi kita tak boleh nak menyalahkan pengguna atas pilihan tersebut. Jika mutu perkhidmatan awam di negara kita, sama ada bas, teksi, LRT ataupun yang lain-lain masih kurang memenuhi kehendak dan permintaan rakyat. Okey. Masa krisis Rusia dan Ukraine, harga minyak dunia melonjak melepasi 100 USD setung untuk kali pertama dalam tempoh 7 tahun. Selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi ketenteraan di Ukraine. Kesan daripada krisis ini menyebabkan kenaikan harga minyak melambung tinggi dan menyebabkan baru-baru ini juga Air Asia Malaysia mengumumkan yang pihak mereka akan mengenakan semula surcharge bahan api mulai 8 Mac 2022 bagi semua penerbangan domestik dan antarabangsa. Jadi pengenalan semula surcharge bahan api oleh Air Asia adalah untuk mengimbangi kenaikan harga bahan api yang telah melepasi paras 120 USD setung. Untuk kesan yang terakhir, kesan yang ketiga, kerajaan perlu menanggung beban subsidi yang tinggi. Kenaikan harga minyak dekat Malaysia boleh menyebabkan negara terpaksa menanggung beban yang tinggi. Jadi bila harga naik, subsidi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan akan menaik terutamanya untuk memberi manfaat kepada golongan yang berpendapatan rendah dan juga sederhana. Pemberian subsidi yang tinggi boleh membantutkan ekonomi dan pembangunan negara kerana kerajaan perlu menyalurkan dana yang banyak bagi menampung kenaikan harga minyak yang melambung naik kepada golongan yang berpendapatan rendah. Itu saja daripada saya. Selamat petang, Doktor. Nama saya Sindiko. Sekarang saya akan membentangkan tentang langkah-langkah yang boleh dijalankan oleh kerajaan. Pihak kerajaan boleh menyediakan langkah proaktif bagi mengurangkan kesan kenaikan ini daripada membebankan rakyat seperti memberikan subsidi dan juga melaksanakan langkah rasional subsidi produk petroleum mengikut trend kenaikan harga minyak mentah dunia. Untuk memberi manfaat terutamanya bagi golongan berpendapat rendah dan sederhana, pelaksanaan subsidi diharapkan dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat. Subsidi turut diberikan dalam bentuk kawalan harga seperti harga petrol dan gas petroleum cecair (LPG). Kerana tanpa subsidi, harga petrol akan lebih tinggi mengikut harga ampungan pasaran terbuka. Selain itu, kerajaan boleh memberi subsidi kepada sektor pengangkutan awam dan menaik taraf kemudahan pengangkutan awam kepada rakyat. Hal ini boleh mengalahkan rakyat Malaysia banyak menggunakan pengangkutan awam ke sini ke sana. Rakyat yang menggunakan pengangkutan awam yang disediakan oleh kerajaan boleh menjimatkan kos pengangkutan seharian. Melalui langkah ini, mereka boleh mengurangkan perbelanjaan kos untuk mengisi minyak kenderaan mereka. Seperti yang Raihana bagi tahu, subsidi minyak yang tinggi boleh membantutkan ekonomi dan pembangunan negara kerana kerajaan perlu menyalurkan dana yang banyak semata-mata untuk menanggung subsidi minyak sejajar dengan kenaikan harga minyak. Pemberian subsidi ini juga membawa kesan negatif kepada negara kita. Kajian oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2022 sahaja, kerajaan terpaksa menanggung subsidi minyak sebanyak 37
bilion ringgit. Jika harga minyak petrol tidak naik dengan mendadak, perbelanjaan subsidi minyak ini boleh disalurkan kepada pembangunan negara kita. Sudah terang lagi bersulur, kenaikan harga minyak memberi kesan negatif kepada pertumbuhan negara kerana kerajaan terpaksa menanggung subsidi minyak yang tinggi. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kenaikan harga minyak boleh menjejaskan ekonomi dan pembangunan negara melalui pelbagai aspek. Oleh yang demikian, semua pihak perlu bersedia untuk menghadapi krisis kenaikan harga minyak yang kian meruncing. Sediakan payung sebelum hujan. Okey, ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.